Okey, okey. Sorry. Tertiba tertekan tadi. Minta maaf tertekan. WhatsApp Nurul memang muka Nurul rasanya, bukan tak ada muka lain. Memang muka Nurul je tadi. Minta maaf terputus tadi ya. Okey, ni kita sambung balik. Sebab nak tunjuk terus dekat kain tak berapa nampak kan? Tak berapa nampak. Biarkan ni juga. So kita buat dekat kertas ni dulu. Okey, so sekarang kita mula balik ya. Kita akan buat kain lipat batik. Labuh 38. Punggung 42. Kak ni hari ni nak buat kain lipat batik. Tadi Nurul dah lihat terputus. Ini kita nak buat kain lipat batik. Nurul tadi nak tunjuk terus dekat kain tapi tak berapa nampak. Kapur pun tak berapa cantik. Okey, so kita ukur ni 38 labuh dia. Ya ke? Mira, sekejap saya cek. Bila Nurul tukar WhatsApp ke dah? Adik, cuba tengok WhatsApp Umi dia. Kejap Nurul cek. Kan ada yang main phone Nurul tengok dia WhatsApp Umi. Gambar Umi. Oh ya. Sekejap Nurul cek dulu sebab kok ada yang main phone Nurul ke. Kita tengok dia WhatsApp Umi bagi apa. Okey, sekejap anak saya buat cek dulu. Sebab saya rasa saya lama dah tak tukar gambar tu. Tapi betul yang Jasmine tadi ada masuk Nurul punya WhatsApp. Nurul dah cek dah tadi. Okey, labuh dia 38. Labuh dia 38. Okey, kita ukur labuh dia 38. Kemudian daripada garisan pinggang ni, kita turunkan 8 inci. Itu macam biasalah, kita turunkan 8 inci. Kita turunkan 8 inci. Kemudian kita buat garisan punggung. Ini pinggang. Ini punggung. Punggung sama juga. Gambar Umi, cuba tengok di sini. Cuba tengok je. Buat sini. Mana sini? Buka dulu, orang nak tengok. Okey, yang ini punggung 42, Nurul tak tambah lagi sebab masa Nurul ukur tu dah longgar sikit. Dah longgar sikit kan. Tapi kalau nak tambah pun dalam suku ataupun setengah inci. Tu gambar dia. Tu gambar Nurul. Tengok dia. Itu gambar Nurul pakai baju purple. Tak nampak. Lihat kurang gambar ini. Okey.
Okey, kemudian punggung ni kita bagi banyak kacau orang ni. 42 bagi 4, 10 setengah. Okey, ini kita buat lurus dia. Yang ini kemari turun dalam 8 inci. Itu dia punya standard lah, turun dalam 8 inci. Kemudian yang ini punggung bagi 4 tambah punggung bagi 4. Kalau nak tambah boleh, tapi jangan besar-besar sangatlah sebab tak berapa selesa kan. Kita boleh juga tambah dalam suku ataupun setengah. Tapi Nurul jarang tambah untuk kain sebab kurang berapa selesa bila kita pakai. Kita nak kain tu macam tak nak besar-besar sangat. Waalaikumsalam Halimatun. Okey, kemudian dekat bawah ni okey, kita ambil garisan dulu. Dan kita boleh buat garisan dulu. Okey, bawah ni boleh silakan share. Okey, yang bawah ni kita boleh je buat macam ni. Ada orang kadang nak naik motor kan. Dia nak naik motor, dia bawah ni dia tak nak kecil sangat. So Nurul pernah buat macam ni, 4 segi je macam ni, pernah buat. Cantik juga. Sebab dia kalau nak dia nak melangkah kan, ataupun kita bolehkan masuk 1 inci. Ini yang jenis tak nak kain tu, orang kadang-kadang takut pakai kain lipat batik, takut dia sempit. So Nurul pernah buat dari kain batik Sarawak tu. Dia cakap nak macam kain batik biasa, dia tak nak kecil-kecil dekat bawah. So Nurul buat macam ni. Tapi yang normal dia, yang untuk kain dekat bawah lagi tirus ke bawah tu dia lagi cantik. So selalunya kita akan ambil dekat bawah ni dalam 7,5, dalam 15 ataupun 18, ataupun kita tengok dengan ukuran ponggong sebab bukan semua orang sama kan. Okey, kalau macam ponggong 40 ke bawah tu, kita boleh ambil dekat bawah ni dalam 7,5 atau 15 dia punya lebar belakang tu, ataupun dengan 18. Okey, so Nurul tak nak sempit sangat kain ni, Nurul akan ambil 9 tu tolak daripada sini dalam 2,5 inci lah. So Nurul akan ambil yang bawah tu terpulang dekat kita. Dia nak longgar ke, dia nak ni. Tapi kain kalau ikutkan baju orang nak pakai fit tu, dia lagi ke bawah tu lagi kuncup, lagi cantik. Bila pakai tu dia cantik tirus dia kan. Tapi ada orang dia tak nak sempit-sempit sangat, susah nak berjalan. Masa Nurul pun tak naklah sempit sangat. Kita buat dalam 9 inci. Kalau suruh dia dalam 9 inci. So kita tolak dalam 1,5 inci. Bawah tu dia tak kisah. Kadang-kadang customer tu nak naik motor, so dia tak nak lah sempit-sempit. Okey, kemudian kita ambil garisan, kita terus dia daripada ponggong macam ni. Kita buat macam tu. Kemudian dekat sini, dekat belah atas ni, Nurul tak suka ikut pembaris yang ni sebab susah nanti nak pasang zip. Dia susah kan, dia tak berapa cantik. Kita boleh je buat macam ni, ikut pembaris ni cantik. Tapi sebab nak pasang zip tepi, jadi kita biarkan lurus. Kita biarkan lurus je sebab nanti ini pinggang dalam 35. Pinggang 35 kita bahagi 4. 8 3/4. Okey, kedudukan pinggang dia macam ni, 8 3/4. Okey, 8 3/4. So ni ada kelonggaran untuk getah dalam 1,5 inci. Katakanlah orang itu dia perut dengan ponggong dia sama, kan? Mesti ada kes yang macam tu. Perut dengan ponggong dia sama, macam mana kita nak buat? Kadang-kadang ada yang kedudukan dia macam ni. Dia kedudukan perut dia lebih, ponggong dia dekat sini. Ada kejadian, ada. Bukan tak ada. So dia macam ni. Kan? Ini ada kes. Ini ponggong, perut dia. Pinggang. Pinggang dia lebih besar daripada ponggong. Okey, kita buat macam ni. Kita keluarkan dia. Kita keluarkan.
Tapi selalunya kalau orang macam ni, kita lebih baiknya buat dekat perut tu dia getah semua. Sebab apa? Dia banyak lemak-lemak kan. Bila kita nak jahit tu, pinggang tu akan kecil lah juga. Tapi kalau kejadian macam ni, kita boleh lebihkan sikit lah. Lebihkan sikit ataupun kita boleh lebihkan dekat belah sini. Kita tak nak belah sini banyak sangat. Kita boleh lebihkan dekat sini. Macam kita buat seluar. Okey, kita tambah di sini untuk dia punya getah. Kita buat macam ni lah. Kita naikkan dekat sini. So dekat punggung dia akan besar sikit. Dia tak mengapa. Yang penting kita kena ukur dulu. Kalau yang normal memang pinggang lebih kecil daripada punggung. Tapi bila ada case, pinggang dia lebih besar daripada punggung, kita kena ikut lah. Kena ikut. Kita tak boleh nak ikut dia ni. Nanti dekat pinggang ni kita tak boleh buat. Jadi kita kena lebihkan. Kemudian untuk getah, selalunya kita kena lebihkan 2,5 inci. Kita kena lebihkan 2,5 inci. 2,5 inci. Nanti cantik lah untuk dia punya dia punya ada kedut-kedut dulu tu kan. Dia macam tu. Lagi satu, ni kebiasaan. Pernah tak tengok kain yang bila orang pakai tu, yang jenis yang punggung dia besar, macam tonggek kan, orang panggil tonggek, yang punggung dia besar. Dia bila pakai kain yang belah belakang tu ternaik. Pernah kejadian tak? Nura ada customer yang beberapa orang yang macam tu. So bila tengok kan, dia datang dekat kita, dia pakai kain, dia pakai kain yang dia pakai lah. Tapi dia punya, bila dia pakai tu, dia punya belakang tu dia ternaik. Depan tu dia jatuh, belakang tu ternaik. Mungkin bila dia pakai dekat bawah, depan tu dia terduduk dekat bawah perut. Dekat belakang tu kan memang, kalau nak belah depan pun sama. Pola basic yang ini juga. Tapi nanti pada letak pada kain dia lain. Okay. Jadi kalau ada kain, ada customer yang dia case, dia belakang dia punya belakang tu dia terlalu tinggi. Okay, bila belakang dia terlalu tinggi, so kita boleh buat macam ni. Ini normal. Ini yang badan dia normal. Okay, ini badan dia normal. Sekejap, Nora nak cari charger. Okay, bila kita terima macam-macam customer kan, so itu jadi satu pengalaman. Pernah kena ada yang punggung dia terlebih kan, dia belakang dia naik bila dia pakai baju tu, dia pakai kain. Okay, bila dia buat macam tu, okay, kalau yang normal ini badan normal macam ni, so dekat sini kita kena naikkan 0,5 inci. Okay, kita naikkan 0,5 inci. Kan ini yang bahagian tepi ni. Fridolina ni kita belajar pola kain lipat batik. Okay. Kalau yang biasa kita akan buat macam ni. Kita naikkan 0,5 inci dekat sebelah tulang ni sebelah tulang ni kan. Sebab yang ini kedudukan dia nanti dekat sini. Yang ini dekat depan. Kenapa kita naikkan macam ni? Sebab kita tak nak dekat perut ni berlipat. Tak nak dekat perut tu ada lebihan kain. So kita buat macam ni. Okey. Tapi kalau ada jenis yang customer kita yang punggung dia naik belakang tu terlalu tinggi, kita kena ukur. Kena ukur dekat selalu kita ukur kain, kita ambil dari tepi sini kan. Kita kena ukur kain, dia punya labuh, kita ambil dari tepi ni, turun ke bawah. Okey, untuk customer yang ada case yang macam ni, punggung dia besar ni, kita kena ambil ukuran daripada pinggang dia ni, kena melewati ni. Kena melewati yang bahagian punggung tu. Dan nanti hasil dia, belah depan akan pendek. Kain dia tak sama. Kalau belah depan dari dia selalu dalam 37 belah depan.
Tu belah belakang boleh jadi 39 ataupun 38. Cubalah kalau tak ni. Nurul pernah 2-3 orang Nurul buatkan kain macam tu. Okey. So bila kita macam tu, kita kena buat, kita ukur dulu labuh yang bahagian depan. Katakan labuh depan dia 38 macam ni ataupun 37. Kan? Kita ukur dulu yang ni bahagian depan. Kemudian yang bahagian belakang tu kita ni kena naikkan. Dekat sini kita naikkan. Daripada garisan ni kita kena naikkan. Naikkan berapa yang dia punya tu. Katakanlah 39. Kalau 39 kita naikkanlah 1 inci. Tapi selalunya tak banyak lah. Ya, selamat pagi Apin. Okey, ataupun 1,5. Paling banyaklah 1,5. Tak pernah lebih daripada tu. Okey. So nanti bila macam tu, kita buat macam ni. Macam ni, ataupun yang ini tak payah naik ke tulang ni. So yang ini buat macam ni. Kalau yang kes macam ni, tapi Nurul selalu naik lah. So yang ini untuk pola depan, yang ini pola belakang. Dia macam ni. So bila kita potong, ni untuk bahagian depan dia. Okey. Ini bahagian depan. So yang belakang kita kena potong ini lah. Ikut yang ternaik ni. Ikut yang ternaik tu yang kita potong. Ya, makasih Nurul dah pakai. Kan biar dapat tengok. Okey. So macam ni lah. Macam ni kejadian dia. Okey, sekarang ni untuk pola Nurul kita tak perlulah dia punya belakang tu sekali kan. So kita potong yang ni. Ini yang untuk kes yang punggung dia belah belakang tu naik. Okey, so sekarang ni bila dah ada pola macam ni, kita dia tekap je lah dekat kain ni. Okey, yang ni macam biasa. Ni pola ni belum ada basi. Yang ni dah ada basi dah. Sebab apa? Labuh kain 38. So Nurul ambil labuh ni pun 38. Sebab nanti pinggang dia akan kita potong kain yang lain. So setengah inci untuk sambungan atas, setengah inci untuk bawah. Tapi Nurul kena tambah setengah inci lagi. Sebab Nurul tak suka kain yang belah bawah tu Nurul jahit tepi. Nurul akan lipat 2 kali. Okay, so kita gunting dulu. Macam biasa yang dekat sini basi dia Nurul selalu ambil 1 inci. Okay. Okay, so untuk kain memang kedudukan dia kita buat serong sikit macam ni. Dekat perut ni kita akan turunkan sikit. Sebab kalau kita tak turunkan nanti dia berlipat. Alhamdulillah kalau ada rezeki tu tak ke mana Siti. Okey. Ni dah. So kita kena tanda lah yang belah atas tu. Okay, kalau kita nak buat dat pun boleh, tak nak buat dat pun tak apa.
Okey, ini kain yang dah kita siapkan tadi yang untuk bahagian depan dia. Okey, kita letak dulu kain ni. Kan yang dah kita potong ni. So yang ini berapa ada lebih lah. Selalu untuk dia punya dalam lipatan ni, Nurul akan ambil dalam paling kecil tu 10 inci. Tapi standard 12 inci kalau dapat. Kalau dapat dalam 12 inci. Kalau tak dapat dalam 10 inci lah. Tapi kalau kurang daripada 10 inci, Nurul akan tambah. Nurul akan ambil kain lain. Macam ni kan ada lebihan kain. Ada lebihan kain, Nurul akan tambah. Sebab apa? Kalau di bawah 10 inci, di bawah 10 inci untuk lipatan ni, nak berjalan tu kurang selesa. Kurang selesa. Tapi yang paling selesa tu dalam 12 inci. Bahagian selisih tak potong. Kalau bahagian selisih ni tak potong, nak cantum tu mungkin akan nampak. Tapi boleh buat untuk kain yang kipas belakang tu, kain senyum tu. Kalau kain senyum tu, sebab nanti bila kita nak buat selisih tu, dia tak nampak. Tapi kalau macam yang ni, bila kita lipat nanti dia akan nampak. Cahaya boleh ubah dia jadi kain selisih lah. Kain selisih, kain susun belakang tu, kain kipas belakang tu. Sebab kain kipas belakang kan kita akan potong sampai paras ni kan. Yang bawah ni, kalau kita sambung-sambung dia tak nampak sangat. Dia tak nampak sangat. Tapi kalau lipat batik ni, kalau tak pandai apa tu, nak akan nampak. Betul. Yang hari tu saya dah pernah buat. Tapi ramai yang baru join Nurul punya page. So Nurul ulang lagi lah. Ni baju ni hari ni pakai dengan seluar. Kain dia belum siap. Ni pakai baju kurung pahang dengan seluar. Okey. So yang ini kita dapat dalam 10 inci. So bila dekat sini 10 inci. Sini pun kena 10 lah, kena sama. Okey, kena sama. Kena sama dia. Kalau berbelah depan kena naik. Lepas kita potong macam ni, kita ikut je. Kalau tak lebihkan ni, memang kalau nak sambung tu dia akan nampak lah. So ni kena tanda. So kita cantumkan. Okey, ni dah macam ni. Sebab kat sini kita akan snap sikit. Okey. Nanti bila kita potong, kita letak dekat sini, dia akan nampak nanti. Dia akan nampak. Dia tak boleh sambung ni, cahaya dia tak boleh sambung sebab nanti kan, okey, kita buat macam ni. Nampak dia punya yang apa tu dia akan duduk sini. Okey, dia kan ini yang lebihan tadi tu. Dia dekat sini. So dia akan nampak. Dia tak boleh. Memang kena buat. Dia memang kalau dah tak terpotong dia punya tu, dia kena buat kain susun belakang lah yang paling selamat. Kain senyum tu. Line kat sini asyik stuck je. Okey. Okey, besok kita akan inilah. Sebab bila kita tunjuk tu nak kena terus jahit kan. Cara lipat dia macam ni je, senang. Okey, kita buat macam ni. Kita kena tanda lah dalam sini, kita kena ambil dalam 6 inci. Okey, daripada tepi punggung ni. Kan punggung tadi turun 8 inci. Okey, turun 8. So daripada sini kita ambil dalam 6 inci. Dia ada dua cara. Kita boleh ambil letak dekat tengah-tengah kan.
Kita boleh buka ambil dekat sini, tapi kebanyakan orang dia suka dekat tepi lah. Okey, kita buat macam ni. Kita kena lipat. Kita tariklah sini sikit. Kena bagi sama. Okey, kita bagi sama dulu. Kan dah letak dia dekat sini. Kemudian dekat sini kita kena pastikan yang dalam lipatan ni. Okey, kita kena pastikan yang dalam lipatan ni kena sama. Tadi kita ambil 10 kan. Kita ambil 10 inci, so kena rasa. Bukan kat sini ni 10 inci. Ini 10 inci. Ini 10 inci, ini 10 inci. Kena sama, tak boleh. Kain senyum tu kain kipas belakang. Kain senyum tu kain kipas belakang. Dia pola dia sama macam ni, tapi dia kita potong dari bawah ke atas lutut sikit. Yang kain susun-susun belakang tu kipas belakang. Ada ke dekat sini? Kita kena, kalau ni lebih ni kita buat 12 inci, kena ambil 12 inci lah baru dia cantik. Sekejap Nora tengok. Tak ada lah, tak ada kain susun belakang tu, kipas belakang tu tak ada. Dia kain senyum belakang tu, kain senyum macam mana? Alah kain yang ini kan dekat belakang ni, dia bawah ni ada lipat-lipat belah dalam tu. Kan dekat dari paras lutut ke bawah tu dia ada macam kipas-kipas dia tu, kain kipas ke? Orang panggil kain senyum, ada orang panggil kain kipas belakang pun ada. Tapi dekat Nora dah tak ada dah, orang dah ambil. Okey, nanti kita akan tunjuklah macam mana cara nak buat kain tu. Dia sama juga pola dia. Okey, siapa tadi? Cahaya dia punya tu. Okey, dia macam ni. Ambil kain lain, ukur daripada sini ke sini berapa, daripada tengah lutut lah. Macam ni kita bagi 2, lepas tu naikkan 3 inci. Dia macam pola kain duyung. Lepas tu kita akan potong. Dari sini, nanti dekat sini kita akan potong. So, dia ada dekat sini, nanti kita lipat-lipat macam ni. Lipat belakang ni semua. Dekat sini dia terbelah lah. Dekat sini dia terbelah, dia pakai lipat dekat sini. Dia ada bersusun-susun dekat sini. Tu kalau saya kain susun, boleh juga panggil kain susun belakang. Tapi orang selalu panggil kain senyum ataupun kain kipas belakang. Dia macam tu. Customer Nora lah bagi nama. Dia tersenyum je kan kalau berjalan. Okey. Besok kita akan jahit. Sebab apa? Nora nak tunjuk satu teknik. Sebenarnya Nora dah tunjuk dah. Ini adalah kali kedua Nora akan tunjuk tips supaya bila kita buat kain tu dia tak terkeluar, tak berlidah dia punya belakang tu. Kan selalu kita bila buat kain batik, bila kita buat kain lipat batik tu dia akan terjulur bila kita berjalan. Kan? Besok Nora akan tunjukkan macam mana teknik yang ini kali kedua Nora kongsikan. Dulu dah pernah Nora, boleh scroll balik Nora punya live yang sebelum ni. Itu memang rahsia Nurul. Rahsia Nurul yang besok Nora akan bongkar semua rahsia tu. Dulu dah pernah Nora cerita, dan ini besok adalah kali kedua Nora akan share kan Nora punya teknik macam mana supaya kain lipat batik tu selesa kita pakai. Okey, kalau nak buat kain kurung pahang, dia kain yang jatuh cantik. Yang Nurul punya ni kain dia tak jatuh, dia ringan. Tapi okey, sangat-sangat selesa bila pakai. So bila Nurul pakai hari ni, dah lama Nurul tak buat kurung pahang. Walaupun tukang jahit dah lama tak buat baju. So ni dah buat baju dan memang sangat-sangat selesa Nurul pakai baju ni hari ni.
Walaupun belum siap. Lepas ni memang teringin lagi lah nak buat lagi baju kurung pahang macam ni. Okey, boleh Nurul nak tunjuk baju yang Nurul buat. Okey, ni kan mungkin dekat pinggang ni orang dah biasa dah semua. Belakang lucu je kan senyum. Bahaya juga bunyi dia. Okey, so customer bagi nama. Baju ni kalau yang macam dekat body ni dia semua sama. Cuma Nurul nak tunjukkan dia punya Nurul tak angkat. So dekat sini. Okey, dekat sini yang bila kita potong bahu. Okey, bila kita potong bahu, ini bahu Nurul ni tak cantik. Sebab Nurul jenis bahu yang ke depan. Ada orang yang mendada ni lagi cantik lah. So sekarang ni kita akan tunjukkan nampak tak dia punya lebihan. Selalu bila kita buat baju kurung dia akan dekat sini. Boleh insyaAllah. Bila kita buat baju, perasan tak bila baju kurung dekat sini ada lebih-lebih kain, dia jadi macam ni jatuh. Macam jatuh banyak-banyak tu kan. So yang ni boleh tengok. Tapi ni bahu Nurul memang jatuh lah. Memang bahu Nurul jatuh sebab Nurul punya bahu agak sedikit ke depan. Jadi bila kita buat, so yang ni dia tak ada lebihan banyak kain dekat sini. Tak ada berkumpul-kumpul kain. Ini kita dah buang 1/2 inci. Kalau badan Nurul dia kena buang lagi dekat sini. Okey. Kalau kita tak buang dekat ini 1 inci, kita tak, nanti bila dia akan lebihkan, dia akan jatuh-jatuh. So dekat tangan ni pun akan banyak dia jadi line-line macam ni. Nampak tak? Dekat sini pun akan banyak. Perasan tak? Nurul perasan bila kadang-kadang bila orang apa kan, itu kita punya idea. Ini bukan pada bentuk badan. Bila kita buat baju, kita kena ikut dengan bentuk badan orang tu. Macam ni kan, okey. So dia memang baju kurung. Dia selalunya baju kurung bila kita buat dekat sini akan besar. Kan? Bila kita letak macam ni, di sini akan lebih banyak. Di sini akan kedut. Di sini akan terlebih-lebih banyak. So itu yang function kita buang semalam tu. Tangan kita buang 3 suku. Okey, dekat tangan ni kita dah serongkan dia 3 suku. Kemudian dekat dalam ni kita dah buang dia setengah. Apa jadi bila kita tak buang? Dekat sini akan ada 1 inci suku. Dekat ini akan ada 1 inci suku. Dekat ini akan ada 1 inci suku. So sangat banyak berkumpul kain. Kan? Bila kita buang pun dia masih jadi macam ni. Nampak? Dia masih ada lagi lebihan. Masih ada lagi lebihan. So kalau kita tak buang, dia akan lagi berkumpul. So dekat sini bila kita letak baju macam ni, baju kurung dekat sini akan jatuh banyak. Akan jatuh berlipat-lipat macam ni kan. Dia jadi macam ni. Dekat sini pun sama. Dia macam tu. So ini yang dah kita modify sikit lah. Dah add fun. Ini sangat-sangat add fun dah untuk baju kurung pahang. So bila kita buat macam ni, dia macam okey. Nampak dia macam tak ada lebihan. So dia macam baju moden. Dia macam baju moden. Tak ada lebihan banyak-banyak kain dekat sini. Kena cuba, rugi tak cuba. Sebab yang Nurul bagi ni bukan yang itulah Nurul cakap, Nurul tak simpan-simpan apa yang Nurul tahu. Macam ni lah Nurul buat baju customer. Jadi apa yang kalau customer percaya dengan Nurul, macam ni lah Nurul buat baju. Jadi tak semua orang macam kita nak potong 4 segi macam tu. Tak, dia ada teknik, masing-masing teknik. Mungkin kita kena ambil lebih sikit lah daripada orang kan. Kalau orang ambil 60, kita ambil 80. Tapi kita berani jamin kualiti, berani garanti. Tu macam tu. So bila kita sendiri sebagai yang tukang jahit, bila kita pakai selesa, sangat-sangat selesa. So memang kita tak ni lah. Kalau Nurul cakap dengan customer, kalau dia tak selesa pakai atau kualiti kita tak okey, mungkin kita bukan butik kan. Kita bukan butik, kita kedai biasa. Tapi berani menjamin. Sebab apa? Kita dah macam ni. Kenapa Nurul berani tunjuk dekat ramai ni? Bila kita buat live ni, semua orang akan tengok. Dan semua orang akan cuba. Jadi kalau kita bagi tak betul, tak betul lah. Tapi memang Nurul ni sangat tak suka pakai baju yang lebih-lebih. Sebab rimas kan. Tapi bila baju tu kita buat, walaupun baju kurung,
Tapi bila baju tu ngam dekat badan, kita tak kisah kain tu RM10. Ini kain ni RM10, serius. Kain ni RM10 sepasang, 4 meter. Tapi bila kita pakai dengan ukuran tangan, dengan tangan yang okey kan, tangan tak adalah labuh-labuh sangat, dia just cantik. Nampak? Dia cantik. So kita tak mengganggu bila kita nak buat apa pun. Ni Nurul ambil basi sama je. Tak ada Nurul nak lebihkan dekat sini lebih ke apa, tak. Tapi waktu kita nak menggunting kain tu, macam tu lah kenapa macam baju kurung Nurul pun sangat complicated kan. Buang sana, buang sini. So hasil dia akan jadi macam ni. Walaupun dekat tangan kan, tangan orang akan buat baju ini lebih kurang. Kalau tangan orang tengok macam tangan baju kurung moden kan bila pakai. Ini sangat-sangat selesa. Nurul tak tipu, sangat selesa bila pakai. Itulah cara kita nak bersaing dengan orang. Kita tak ada nak guna apa-apa semua, tak. Tapi cara kita nak bersaing dengan orang, perbaiki kualiti. Perbaiki kualiti. Mungkin kita jahit tak berapa kemas kan. Macam Nurul pun tak berapa kemas Nurul jahit. Tapi bila cutting tu okey, orang tak pandang dah. Sebab macam leher pun orang akan tutup kan. Tapi orang yang first tu keselesaan. Orang nak selesa. Kemas tu kita boleh betulkan sikit kita boleh betulkan. Tapi yang first kita kena belajar dulu dia selesa, cara nak membuat pola. Okey, jangan sampai nanti kita merasa bila kita dah menjahit kan, macam Nurul dah 15 tahun masih lagi menggunakan pola. Banyak bila pergi pasar Nurul akan cari surat khabar lama. Terima kasih Halimatun. Okey, kita akan cari surat khabar. Sebab apa? Nurul potong baju kurung pun bila tengok kalau badan okey macam biasa, tak apalah, Nurul boleh lah potong terus dekat kain. Tapi kalau badan dah macam lekuk-lekuk banyak tu, sana besar sini kecil, memang Nurul akan pakai pola. Macam dah blouse. Kita boleh kita tak boleh macam ikut sangat. So bila kain kurung pahang nak kena pakai kain apa kan. So bila kita pakai dengan seluar pun dia boleh, tak nampak. Lagi satu Nurul nak tunjuk. Cantik walaupun murah, kalau betul-betul nampak cantik. Okey. So yang semalam satu lagi Nurul nak tunjuk yang macam dekat sini kan. So Nurul potong macam set yang selalu orang buat serong kan. Tapi sebab dekat sini ramai yang UK, so kita potong dia lurus saja. Sebab apa? Nurul takut dia bila cara pasang pesak ni terbalik. Bila cara pasang pesak ni terbalik, dia tak cantik lah kedudukan dia. Sebab yang ini, yang cantum pada bahagian badan ni, dia sebenarnya dia duduk sebelah sini. Tapi bila kita tak terbalikkan dia, benda ni macam terasing dia. Dia macam terasing. Dia macam tu. Okey, dia baju kurung pahang ni, kalau kita nak buat jubah pun cantik. Buat terus sampai ke bawah. Nurul ni kadang jenis yang derhaka juga, suka bukan derhaka apa, macam suka okey, Hamid Harun. Okey, kadang Nurul ni suka macam buat kebaya tu sampai ke bawah. Buat kebaya labuh sampai ke bawah. Kadang-kadang baju macam ni pun Nurul akan buat sampai ke bawah. Tengok kain lah, tengok kain. Suka Nurul modify macam tu. Kadang-kadang baju kebaya pun Nurul buat sampai ke bawah. Dia macam tu. Kadang-kadang baju kebaya tu kita campur dengan baju kurung. Suka-suka hati je kan. Buat. Kita buat dia. Kadang dia baju ni kita buat tangan jenis lain. Dia macam tu. So yang kain lace tu dulu Nurul tak suka pakai dia punya lace tu full satu badan tu, tak. Kadang-kadang Nurul akan potong serong. Okey, dia baju macam ni, dekat sini kita akan potong, kita akan letak lace sikit. Dia macam tu. Sebenarnya baju ni tak adalah nampak bentuk badan kita sangat kan. Tak ada. Memang gemuk, ni Nurul pun gemuk. So tak adalah, dia masih ada longgar lagi, longgar. Masih longgar lagi dekat ni pun masih longgar lagi, semua masih longgar lagi. Tapi masih nampak ada cutting sikit lah, bukan nak menunjukkan bentuk badan kan. Tapi masih ada cutting. Ini apa Nurul tunjuk macam ni, pusing-pusing ni pun bukan nak tunjuk body Nurul, tak. Tapi sebab belajar, so kita nak tengok hasil dia macam mana. Bila kita dapat tengok hasil, baru kita semangat. Ni yang Nurul cakap, yang Nurul buat baju jubah tapi campur dengan kebaya.
orang menyusu. Dia baju jubah tapi dia beli kain banyak. Okey, dia beli kain banyak jadi sayang kan. Dia beli kain lebih. Jadi buatlah baju jubah. Buat baju jubah, so dekat depan ni. So ni ada sambungan sebab Nurul nak ambil dia punya kaki dekat bawah tu. So nak ambil kaki dekat bawah tu, kita buat sambung, nanti kita akan tutuplah dia dengan button ni. Tak nampak. Berapa inci? Okey. Yamhana itu inci tu kita ikut ponggong. Dia tak ada standard. Dia ikut ponggong. Berat badan bulan ni belum timbang. Sebelum tu dalam 70 69 lah, dah turun sikit lah. Mungkin ni dah turun sikit lagi kot. Adalah 70 lah lebih kurang berat badan saya. Tinggi 156. Berat. Dulu Nurul gemuk sangat. Dulu dekat 90. Ni baru susah sikit. Nanti Nurul tunjuk Nurul yang dulu macam mana. Okey. So baju ni bila jadi dia akan macam ni lah. Kan nampak dua-dua. Nak pola Nurul. Ini pola jubah biasa. Ini jubah biasa. Ini kenapa jadi macam ni? Sebab tak cukup kan. Sebab kita nak gunakan dia punya kaki dekat bawah tu. Jadi bila dia pakai, dia ada jubah dekat dalam. So dekat luar dia macam kebaya. Ni dia buat anak beranak lah. Boleh. Nurul, Kak Noh baru je buka ni, baru je balik pasar. Si Noh kena beratuk lah. Oh iya ke? Nurul tak ada pergi mana-mana Kak, makan apa yang ada. Tak tahu nak jahit sambung leher tu. Oh yang ini. Yang ini sama, dia potong, dia tekap dua je terus dengan dia menyatu. Dia menyatu dengan yang luar ni, yang bagian depan ni. Belakang ni sekeping je, yang depan ni je dua keping. Ni baju anaknya. Pun sama Nurul buat. Dia tak pasang butang pun tak apa. Kan. Tapi ya, Kak Norman, salam kenal dari Sungai Petani, Kedah. Okey, saya duk Kelang. Ini kalau tak nak buat, tak nak okey. InsyaAllah nanti kita buat ya. InsyaAllah nanti ada masa kita Nurul akan tunjuk. Okey, yang ini sebenarnya dia kalau kita tak buat pun tak apa. Tapi bila pakai kan dia tak berapa cantik. Selalunya, okey, kain yang macam ni. Okey, untuk baju yang ni, baju yang macam ni kan, baju macam ni. Mai Sungai Petani, insyaAllah sekarang tak boleh Kak. Okey, yang macam ni, kalau nak buat macam ni, dalam dia ni kita guna kain satin atau walentro atau kain apa-apa je lah yang kosong kan. So dekat luar ni, yang keping dekat luar ni, kita boleh guna kain lace yang ini. Itu design yang pernah Nurul buat dulu. Okey, Nurul tak ada Nurul tinggalkan. So kita tak gunakan lace ni full. Nurul tak suka. Okey, kita boleh pakai dekat dalam ni, kita buat macam jubah. So yang luar ni, yang belah depan ni, kita boleh gunakan kain kebaya. Okey, yang ini kita boleh buat untuk belah depan lah. Okey, boleh buat depan. Kemudian ni kita cantum. Ni kita cantum satu je. Tapi Nurul, okey, ini kalau tak ada yang beli ni, nanti Nurul buat jadi baju, Nurul akan jual lebih mahal lagi. Okey, Nurul akan buat cardigan. Nurul akan buat cardigan, banyak tu Nurul dah buat. Nurul buat cardigan, so kita dekat dalam, kita akan pakai jubah plain macam biasa. Tak kisah warna apa. So yang ini, dulu Nurul beli ni sampai 3-4 gulung tau. Tapi ni ada baki lah, masa tu dah tak sempat nak habiskan. Okey, so kita buat dengan tangan pun boleh, tak ada tangan pun boleh. Baru-baru ni Nurul ada buat. So yang macam ni, kita buat macam Nurul punya cardigan yang macam biasa tu. Dia sarung dia macam tu. Lepas tu yang dekat sini, kalau nak buat ada tangan pun tak apa. Buat tangan, kena tangan dia besar. Buat.
Lepas tu pakai je dekat luar. Dia macam tu. Tengok Nurul besok akan buat satu. Saya nak buat jubah pink belacan tu. Boleh. Cantik jubah. Jubah orang. Ni dia Nurul jika saya nak berapa meter diperlukan. Baju apa tu? Jubah ya. Kalau baju biasa, dulu Nurul 2XL juga. 2XL dalam 4 meter boleh lah. 4,5. 4,5 lagi senang nak buat. Dalam 4,5. Macam tu. Tapi kalau nak beli kain, bagusnya beli kain bidang 60. Kalau bidang 60 senang, dia jimat kain. Nak buat pattern apa pun cantik kalau kain bidang 60. Dia macam tu. Boleh. Buat macam ni. Jangan lepas tu macam kita buat. Kalau kita nak buat jubah pun cantik. Yang atas ni. Yang ini letak kain lace. Bawah dia kosong. Dia macam tu. Kita boleh matching-matchingkan. Tak semestinya kita buat satu baju tu kena full lace. Tak cantik. Nurul pun ada buat jubah dengan lace. Berapa meter nak beli lace? Tengok baju apa nak buat. Kalau jubah kenalah beli dalam 3,5 meter ke 4 meter macam tu. Okey. InsyaAllah nanti Nurul check WhatsApp. Ni pun dah terlalu lama live ni, tak berapa sejam lebih dah kan. InsyaAllah nanti kalau dah lepas PKP ni, Nurul akan pergi ke Bandung. Nurul akan beli lagi lah sebab Nurul suka material yang dekat sana tu. Kita dah boleh dapat murah sikit dan kita boleh jual lebih murah. Dah ada plan dah, tapi itulah. Alhamdulillah kemarin tu, Alhamdulillah Nurul tak beli tiket. Kalau tak memang lepas lah. So Nurul dekat Bandung ada kawan yang dia memang buat menjahit. Kita akan beli dekat sana. So Nurul akan bawa kain tu ke sini, akan buat ready made. Itu memang dari dulu, tapi raya dah 2 tahun ni Nurul tak ada buat. Sekarang Nurul akan tumpukan balik. So memang design yang Nurul buat memang sangat-sangat limited. Tak pernah banyak. Selalu dalam satu size tu ada dalam 5 je. Lepas tu Nurul akan buat bentuk lain, akan buat lain. So tak akan sama. So kalau orang beli tak adalah macam selalu orang buat ready made, dia akan buat beribu-ribu dengan design yang sama kan. Nurul tak. Nurul tak suka macam orang lain pakai baju serupa macam kita. Dia macam tu. Boleh dekat sana banyak Japanese cotton ada, semua ada. Tapi kalau dekat sana memang insyaAllah lah kita boleh capai target lah kan. Dengan kos pun tak berapa ni. Okey, Nurul rasa hari ni sampai sekian dulu. Esok kita akan sambung. Jangan lupa siapa-siapa nak tahu tips. Sekarang ni tak ada Riza. Sekarang ni kurang tempahan. Itu saya punya banyak masa untuk buat live. Ada tempahan ada, tapi sekarang ni saya memang ada staff. Tak apalah, akak tu masih boleh cover. InsyaAllah nanti selalulah tengok-tengok Nurul punya ni. Selalu InsyaAllah kalau ada memang Nurul open lah. Akan cari orang untuk ni. Tapi sekarang ini kurang kan. Kurang. So ada akak tu yang dah lama dengan Nurul. Dia pun masih boleh cover lah. Okey, kita akan jumpa. Sesiapa nak tengok apa tips yang Nurul akan kongsikan esok supaya kain lipat batik tu selesa dipakai dan tak terjulur. Yang ini. Satu, 2, 3, 4 meter. 3,5 meter. Ini kalau buat jubah cukup. Tak apa-apa nanti Norima kita jumpa dekat WhatsApp ya. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.